Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kelantan United menentang pasukan Kinabalu Jaguar, yang mana Kelantan berjaya menang 4-0 pada perlawanan ini hasil gol daripada Salifu, Haziq Sobri, Jacob dan sebagainya. Pada perlawanan ini boleh saya katakan memang Kelantan berjaya untuk kontrol bahagian tengah dan juga untuk kontrol perlawanan berbanding dengan Kinabalu Jaguar yang banyak gerakan-gerakan cuba dilakukan mudah untuk dipatahkan oleh bahagian pertahanan Kelantan pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan pasukan Kelantan United dan juga Kinabalu Jaguar. Saya akan mulakan ulasan dengan Kelantan United dulu. Apakah kelebihan dan juga kekuatan Kelantan United yang berjaya menarik minat saya pada perlawanan ni? Yang pertama adalah mengenai mereka punya free kick dan juga mereka punya corner kick. Senang cerita adalah set pieces, yang mana pada perlawanan ni boleh dikatakan gol Kelantan, 3 gol Kelantan adalah 2 daripada corner dan 1 daripada free kick. Jadi ini membuktikan yang pasukan Kelantan United berbahaya daripada segi set pieces. Sebab apa? Sebab mereka boleh mencari target man mereka ataupun goal poacher mereka, iaitu Salifu ketika corner kick, dan mereka mempunyai free kick specialist iaitu Haziq Sobri yang mampu untuk membuat gol yang menarik daripada free kick yang diambil oleh beliau daripada jarak-jarak yang tertentu yang berdekatan dengan gawang gol. Jadi boleh saya katakan itu yang pertama yang berjaya menarik minat saya, apabila Kelantan menunjukkan yang melalui corner mereka boleh menjaringkan gol dan dari segi free kick mereka boleh jaringkan gol, maka mereka memang padu daripada segi set pieces daripada perlawanan semalam lah yang boleh saya lihat. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan Kelantan adalah beberapa gerakan di bahagian winger, yang mana kita boleh tengok Kelantan memang berpaksikan serangan menggunakan bahagian wing, iaitu menggunakan Jacob dan sebagainya. Tetapi apa yang menarik adalah mereka attack di bahagian wing dan mereka akan develop ataupun mereka akan deliver bola ke bahagian hadapan, ke bahagian tengah. Dan contohnya gol kedua pasukan Kelantan, yang mana Kelantan banyak melakukan gerakan-gerakan di bahagian kanan atau di bahagian kiri, dan selepas itu mereka akan cuba hantar bola di belakang pertahanan untuk mencari striker mereka. Dan contohnya saya bagi adalah gol yang kedua, yang mana gerakan bermula di bahagian kanan, lepas tu Kelantan buat passing di belakang pertahanan, pemain Kelantan tidak offside dan berjaya untuk tewaskan goalkeeper, buat cutback ke belakang dan berjaya menjumpai seorang pemain Kelantan lagi, lalu melakukan shoot. Jadi boleh saya katakan gerakan-gerakan Kelantan adalah berbahaya daripada segi passing. Sebab apa? Sebab passing yang pemain-pemain Kelantan ni ada, mereka menunjukkan yang mereka ada quality vision yang bagus, yang mana mereka boleh buat hantaran di belakang pertahanan dan juga boleh membuat larian yang on time untuk melepasi perangkap offside yang dibuat oleh pertahanan Kinabalu Jaguar. Jadi itu yang kedua yang saya suka untuk pasukan Kelantan. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang pasukan Kelantan adalah peranan Haziq Sobri yang bermain sebagai single pivot ataupun sebagai seorang defensive midfielder di bahagian tengah, yang mana Haziq Sobri menunjukkan satu corak permainan yang menarik di bahagian tengah. Beliau berjaya mengawal bahagian tengah dengan sangat baik sambil dibantu oleh Salifu di bahagian central midfield. Jadi gandingan Haziq Sobri, Salifu di bahagian tengah menunjukkan yang Kelantan United memang dominan di bahagian tengah apabila mereka berjaya untuk menguasai bahagian tengah dengan sangat baik dan tak memberi ruang kepada pemain-pemain Kinabalu Jaguar untuk menggerakkan serangan-serangan yang berbahaya ke arah gawang mereka. Dan yang terakhir yang boleh saya puji untuk Kelantan United adalah tentang defense department pasukan mereka, yang mana Kelantan United juga semalam mereka menggunakan formasi back 2 juga, yang mana formasi back 2 ni telah memberikan kelebihan kepada mereka untuk build up daripada bawah, dan yang paling penting adalah memberikan kelebihan kepada right back dan juga left back pasukan Kelantan untuk bertindak ofensif untuk membantu bahagian tengah dan juga bahagian winger pasukan Kelantan ketika menyerang. Jadi boleh saya katakan fullback pasukan Kelantan United akan lebih ofensif untuk membantu winger dan juga kadang-kadang compact masuk ke tengah untuk membantu Haziq dan juga Salifu di bahagian tengah ketika Kelantan cuba build up. Itu yang saya suka untuk pasukan Kelantan. Kelemahan Kelantan United yang perlu mereka perbaiki adalah mereka perlu lebih compact dan mereka perlu buat keputusan yang tepat sekiranya ingin bermain short passing, yang mana semalam ada beberapa kali short passing mereka sangkut dan berjaya di-intercept oleh pemain-pemain Kinabalu Jaguar dengan mudah lah. Itu yang saya nampak lah. Jadi Kelantan perlu perbaiki daripada segi itu sahaja.
bekerja untuk memastikan yang gameplay mereka akan lebih smooth dalam setiap game nantilah. Sebab apa? Sebab selepas ni mungkin mereka akan bertemu dengan pasukan dari Liga Super dan sebagainya, dan mereka perlu bermain dengan lebih baik daripada game yang semalam. Itu untuk Kelantan United. Untuk pasukan Kinabalu Jaguar, mereka berani menaruhkan formation 3-4-3 untuk menentang sebuah pasukan dari Liga Premier. Tetapi apa yang menarik tentang pasukan Kinabalu Jaguar ni adalah dari segi penerapan idea 3-4-3 tu, mereka menunjukkan transition yang bagus, yang mana kita boleh tengok transition daripada mereka bertahan ke menyerang adalah sangat bagus, dan transition mereka daripada menyerang ke bertahan pun agak bagus, yang mana mereka punya defense akan cepat ataupun wingback mereka akan cepat untuk membentuk back 5 sekiranya Kelantan United menyerang, dan ketika mereka menyerang, wingback mereka pun akan naik dengan cepat untuk membantu bahagian winger ataupun membantu bahagian hadapan bagi menyerang. So bagi saya transition pasukan Kinabalu Jaguar tu agak cemerlang lah, daripada bertahan ke menyerang, menyerang ke bertahan, memang mereka nampak smooth dan mereka nampak proper di atas padang. Cumanya daripada segi idea dah bagus, dan tetapi mereka perlu improve lagi daripada segi aplikasi dan juga adaptation dalam padang tu untuk memastikan yang mereka lebih cemerlang, dan kualiti mereka perlu lagi ditingkatkan. Walaupun transition dah bagus, tetapi kualiti yang ada pada player tu nampaklah perbezaan sedikit. Itu yang pertama yang saya suka. Yang kedua yang saya suka tentang pasukan Kinabalu Jaguar ni, mereka punya defense agak compact. Mereka berjaya tutup ruang untuk memastikan yang pasukan Kelantan United tak boleh bermain dengan open gameplay sangat. Mereka berjaya untuk membaca game dengan bagus. Mereka banyak melakukan interception, mereka melakukan tackle yang clean. Jadi pemain-pemain Kelantan United pun agak buntu juga semalam nak masuk dalam kotak penalty, nak penetrate pasukan Kinabalu Jaguar ni. Dan gol pun 3 dijaringkan melalui free kick dan juga corner, 1 je melalui open gameplay. Itu menunjukkan yang defense pasukan Kinabalu Jaguar memang sangat compact, dan mereka pandai untuk baca game, melakukan interception, dan mereka juga cepat untuk memastikan ruang-ruang yang ada berjaya ditutup dengan rapat. Itu yang boleh saya puji untuk pasukan Kinabalu Jaguar. Untuk Kinabalu Jaguar lagi, di bahagian winger Aris Yudis, mereka bermain dengan sangat cemerlang di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Cumanya daripada segi perbezaan kualiti, Kelantan United punya defense pun agak compact, so susah juga mereka nak penetrate lah untuk bahagian serangan. Jadi apa yang boleh mereka perbaiki adalah untuk bahagian hadapan, mereka perlukan lagi orang yang kreatif yang boleh menyambung antara bahagian tengah dengan wide area, iaitu kita boleh tengok mereka perlukan seorang pemain nombor 10 ataupun seorang pemain attacking minded yang boleh menyambung antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan serta bahagian winger untuk mereka create lebih banyak dimensi ketika mereka menyerang, dan mereka ada kesinambungan daripada bahagian tengah ke bahagian winger ke bahagian tengah untuk memastikan yang mereka boleh create lagi banyak chances dalam setiap game. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.